Warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi. Jadi alhamdulillah sambung balik kita. Tadi 2 kali interruption. Moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan untuk yang kali ni, kan. Sambung balik tadi, actually orang yang berjaya, kan. Orang yang berjaya ni adalah orang yang sepatutnya yang kita nak contoh ni adalah orang mereka-mereka yang dah berjaya pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi orang yang berjaya pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni tak lain tak bukan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatku umpama bintang-bintang. Seandainya kamu mengikuti salah satu daripadanya, nescaya kamu tidak sesat. Jadi hari ini kita nak belajar ikut macam mana cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjalani kehidupan mereka. Okey. Yang pertama tadi kita dah sentuh dengan keyakinan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan yang jazam, yang sempurna, kan, bahawa tidak ada kuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu beri kebahagiaan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu memberi mudarat kepada kita. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni tak mampu boleh buat apa-apa. Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan, seandainya ada satu hadis, maksud hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, seandainya dikumpulkan seluruh manusia, kan, untuk memuliakan satu orang, seluruh manusia dalam dunia ni berkumpul untuk memuliakan satu orang, tetapi, kan, Allah Subhanahu Wa Taala nak menghinakan dia, nescaya dia akan jadi hina. Kan, dikumpulkan seluruh manusia, kan, dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ni dikumpulkan untuk menghinakan satu orang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin memuliakannya, nescaya pasti dia akan jadi mulia, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan, hari ini kita nak tahu bagaimana untuk jadi mulia pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak bahagia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati-hati kita, kan. Sebab tu orang-orang yang berjaya ni, kan, tak kiralah daripada Muslim, kan, orang Islam ataupun orang bukan Islam, mereka ni semua bersepakat bahawa bahagia ni di sini. Bahagia bukan di sini, kan. Bahagia bukan di rumah yang besar, kan. Bahagia di sini, kan. Apabila hati bahagia, apa pun tak apa, kan. Sebab tu, kan, orang Islam pula apabila hati ada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan bahagia, kan. Hari ini kita nak tahu bagaimana perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang membolehkan mereka ni mendapat title daripada Allah Subhanahu Wa Taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Aku telah redha akan mereka dan mereka semua redha akan setiap ketentuan aku terhadap mereka, kan. Inilah kita nak belajar, kan. Kita nak belajar cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mereka ni, kan, orang-orang yang berjaya ni, kan, caranya setiap hari mereka zikirkan di mulut mereka, di lidah mereka, di dalam hati mereka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak mampu beri apa-apa. Apabila kita sentiasa zikirkan, kan, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak mampu beri apa-apa, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat rasa, ya Allah, betul lah, kan, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak mampu beri apa-apa, kan. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni asbab sahaja. Bila kita rasa macam tu, kita pun akan rasa tenang, kan. Bila kita ulang, kita akan rasa tenang. Semakin tenang. Sebab apa? Sebab kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala janji dalam Quran, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Seandainya kamu mengingati Allah, percayalah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang, kan. Bila kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, hati akan menjadi tenang, kan.
Seandainya hari-hari kita kerja dunia, bukan nak bagi tahu salah kerja dunia, tidak kan. Saya lagi teruk lagi. Saya lagi suka kerja dunia lagi kan. Hati ni sentiasa tertarik untuk kerja dunia. Itu lumrah manusia, nak kaya, nakkan keselesaan di dalam kehidupan kan, nak keselesaan di dalam family, itu tak salah. Cumanya walau apa pun sahaja kita memiliki dunia, tetapi dunia jangan disimpan dalam hati. Bab kata saya, macam saya ceritakan tadi, ulama tamsilkan umpama kita kan menjadi driver. Kita driver satu lori pasir. Bila kita memandu satu lori pasir, hari-hari kita memandu lori pasir. Lori pasir yang sama hari-hari kita memandu, bawa pasir lah penuh dalam lori itu kan. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuk kita aksiden kan, kita aksiden kemalangan satu hari kan, apa yang keluar daripada lori? Yang keluar daripada lori adalah pasir kan. Sama juga kan, seandainya hari-hari zikir kita kan, macam mana aku nak kaya kan, macam mana aku banyak sangat keakuan dalam diri ni kan, macam mana aku nak berjaya, macam mana aku nak kaya, macam mana aku nak lebih kaya daripada hari ni, macam mana aku nak lebih besar rumah daripada sekarang kan, macam mana aku nak lebih banyak kereta daripada sekarang. Bila kita duduk sibuk zikirkan dalam hati macam mana nak lebih keduniaan, lalu dunia akan masuk dalam hati kita. Ditakuti apabila kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang akan keluar daripada mulut, sebab kita dah zikirkan hari-hari dunia saja. Ditakuti kan, ulama bagi tahu, ditakuti yang keluar daripada mulut kita pun dunia sahaja kan. Duit semata-mata, kita banyak sibukkan duit kan. Jadi hari ini kita nak masukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak salah untuk kita cari dunia kan, tidak salah untuk kita jemput dunia kan. Sebab kata orang sekarang, jemput rezeki lebih mudah daripada mencari rezeki kan. Jadi tak salah untuk kita menjemput rezeki banyak-banyak, sebab sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, Sayyidina Umar radhiyallahu anhum, macam saya cerita tadi kan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia ni telah menakluki dunia 2/3 dunia kan. 2/3 dunia ni bukan besar Malaysia. Macam saya di Sarawak ni, bukan besar Sarawak, bukan besar Malaysia, bukan besar Amerika. 2/3 ni lebih besar kan. Seluruh kekayaan 2/3 dunia telah jatuh di telapak kaki Umar radhiyallahu anhu kan. Jadi Umar radhiyallahu anhu ni, apabila dia telah menakluki 2/3 dunia, lalu 2/3 dunia punya harta kekayaan jatuh dekat telapak kaki dia, apa yang dia buat? Dia telah sepak mahkota Rom dan Parsi itu, lalu dia bagi tahu, ya Allah, ini bukanlah sesuatu yang baik untukku. Seandainya kekayaan dan kekuasaan ni terbaik untuk kami, nescaya engkau telah beri kekuasaan, kekayaan, harta ni semua pada zaman baginda Nabi SAW kan. Jadi kekayaan ni kan, harta bukanlah sesuatu yang kekal kan, segalanya akan binasa. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita nak kekalkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita kan. Syarat bahagia apabila adanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati dan adanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita kan. Itu yang bahagia kan. Nombor 2, macam mana kita nak dapatkan kunci kebahagiaan, kunci kekayaan yang sebenar. Sebab guru saya Fahdi Ghazali bagi tahu, kekayaan ni bukanlah dengan harta, tak. Yang paling penting adalah kaya hati. Bila hati kita kaya, insya-Allah kita akan rasa cukup je semua. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala nukilkan dalam Quran kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu syukur, aku akan tambahkan lagi nikmat. Seandainya kamu kufur, kamu percayalah azab aku amat pedih kan. Jadi kita kena sentiasa syukur pada Allah. Apabila hati kita syukur, barulah kita bahagia kan. Kaya yang paling penting adalah kaya hati. Bila hati dah kaya, kita akan sentiasa merasa cukup, sentiasa merasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan memberi pada orang lain kan. Kita akan lebih merasakan orang lain lebih memerlukan daripada kita. Seandainya kita rasa macam kita je yang nak kan, bila kita sahaja yang memerlukan,
kita tak rasa orang lain perlukan. Sebab tu kita rasa tak cukup. Hari-hari buat tak cukup. Hari-hari buat tak cukup. Hari-hari buat tak cukup. End up last sekali kita rasa loser. Sebab apa yang kita hajatkan tak tercapai-capai. Kan? Orang putih bagi tahu, seandainya kamu nak kaya dan berjaya, kamu kena tolong orang sebanyak mungkin untuk kaya dan berjaya. Ini pepatah orang putih. Tetapi yang sebenarnya kan 1400 tahun dulu kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam kan, sebaik-baik kamu adalah yang memberi manfaat kepada yang lainnya. Jadi sebaik-baik kita ni, seandainya kita memberi manfaat kepada orang lain, itulah sebaik-baik seorang manusia, sebaik-baik Muslim kan. Jadi hari ini kita nak berpesan-pesan, kita sentiasa nak kena memperbaiki diri kita dan mengajak orang lain untuk membuat kebaikan, sebarkan kebaikan, sebarkan kebaikan. Nombor dua apa dia? Kunci kejayaan orang-orang yang berjaya ni adalah mereka sangat-sangat memberati solat mereka. Sangat-sangat memberati solat. Sebab apa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kan, perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah selepas iman adalah solat kan. Jadi solat ni adalah tiang agama kan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksud dia lebih kurang kan, solat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, dia telah mendirikan agama. Barang siapa meruntuhkannya kan, meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama. Jadi kita ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala kan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ulama bagi tahu di dunia ni tuan-tuan yang dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dunia ni ada tulang dia. Setiap benda ada tulang kan. Di dunia ni pun ada tulang. Tulang kepada dunia adalah agama. Tulang kepada dunia adalah agama. Seandainya tiada lagi agama Islam di muka buminya Allah Subhanahu Wa Taala ni, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan kiamatkan dunia. Allah Subhanahu Wa Taala akan hancurkan dunia sehancur-hancurnya. Kan? Tetapi tulang belakang kepada agama adalah dakwah. Kan? Dakwah ni adalah kita sampaikan, kita sebarkan kebaikan. Kita ajak orang lain pun buat kebaikan yang sama. Inilah dakwah. Bukan dakwah ni semestinya kita kena jadi ustaz. Kena ambil degree, PhD, master dulu kan dalam bidang usuluddin ke usul fiqh ke. Kena dapat ilmu yang sangat-sangat tinggi untuk hukum hakam. Lepas tu kita boleh buat dakwah. Tak. Dakwah ni apa yang kita tahu, apa yang kita rasa kan, itulah dakwah. Apa yang kita rasa dan kita ajak orang lain buat benda yang sama, kebaikan yang sama, itulah dakwah kan. Allah Subhanahu Wa Taala nukilkan dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kan. Sesungguhnya kamu semua kan, kamu semua, ulama bagi tahu Allah Subhanahu Wa Taala tak nukilkan antum. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala letakkan antum bermaksud sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tetapi kuntum maknanya semua, seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah ke anak yang terakhir lahir di muka buminya Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kiamat, ini pun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah anak tadi itu, kita semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam umat yang terbaik. Tetapi syarat dia macam mana? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas kan, kamu umat yang terbaik dikeluarkan untuk manusia. Syarat dia yang pertama, kena ajak orang kan, berpesan-pesan ke arah kebenaran kan, dan mencegah manusia daripada benda-benda yang jahat, dan kamu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah maksud ayat dia. Jadi kita kena berpesan-pesan ajak manusia semua buat baik yang sama kan. Buat baik ni kita kena ajak beramai-ramai. Sebab apa? Ulama bagi tahu syurga ni bukan untuk kita seorang kan. Syurga untuk ramai-ramai kan. Ramai-ramai boleh masuk syurga. Kalau seluruh manusia dalam muka bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala ni masuk syurga kan, masih lagi ada tempat di syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa ke atas segala-galanya kan. Jadi nombor dua, orang-orang berjaya ni sangat memberati solat. Jadi kita untuk bahagia kita kena cek balik kan. Kita kena periksa kembali bagaimana keadaan solat kita hari ini.
Macam mana rasa solat kita hari ni? Khusyuknya macam mana? Kita punya tilawah Quran dalam solat kita macam mana? Bacaan-bacaan kan? Dan kita punya wuduk kita macam mana? Pakaian kita macam mana? Masa kita macam mana? Kan? Macam kelemahan saya lah kan. Kadang-kadang kita ni rasa macam nak solat tu kalau boleh nak habis cepat je kan. Kalau boleh nak buat 3 minit yang paling paling cepat habis lah tu kan. Tetapi kalau kita meeting dengan company 1 jam 2 jam, masya-Allah kan, kita masuk kelas kan, contoh sebagai saya contoh masuk kelas dengan Fanny Livo kan, walaupun berjam-jam lamanya sampai 8 jam satu hari tak ada masalah kan. Tetapi apabila nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, raja segala raja kan, yang memiliki segala-galanya, 7 petala langit 7 petala bumi pun Allah Subhanahu Wa Taala yang punya kan. Kekayaan 7 petala langit 7 petala bumi semuanya di bawah penguasaan dan pengurusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, 3 minit je kita bagi. Masya-Allah. Saya yang lemah tu kan. Jadi kita perlu perbaiki solat kita. Dengan kita perbaiki solat kita, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita, sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah janji dalam Quran kan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kamu pohonlah pertolongan dengan aku dengan jalan yang sabar dan solat. Saya nak ceritakan, tadi saya cerita dah pasal kisah ni, tapi saya tak perasan rupanya 27 minit saya bercakap seorang tanpa ada orang yang melihat kan. Maknanya broadcast tadi interrupt. Jadi kisah apa yang saya nak ceritakan? Ada satu kisah sahabat Nabi SAW. Ni cerita 1400 tahun yang dulu lah kan. Apabila satu orang sahabat ni dia telah balik daripada peperangan, balik ke peperangan, sampai ke rumah, ketuk pintu rumah dalam keadaan lapar. Dia tanya isteri dia, sayang, lebih kurang macam tu lah tuan, sebab saya pun tak tahu dialog yang sebenar macam mana, tetapi lebih kurang macam ni lah kisahnya kan. Sayang, apa makanan ada di rumah kita kan. Sahabat Nabi punya isteri ni, dia pun bagi tahu, abang, rumah kita tak ada apa-apa makanan kan. Sahabat ni safar jauh kan, balik daripada peperangan zaman dulu mana ada kereta kan. Jadi balik daripada safar dah penat, perut pun lapar. Jadi tanya, apa makanan yang ada? Isteri jawab, abang, kita tak ada makanan pun dekat rumah kita ni kan. Jadi apa sahabat Nabi SAW buat kan, ini pengajaran untuk kita kan. Apa yang sahabat Nabi SAW buat? Sahabat Nabi, perkara yang pertama dia cari adalah dia cari Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Dia pergi ke masjid Nabi SAW, sempurnakan wuduk, kemudian solat 2 rakaat kan, minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pengajaran yang mereka telah ajar kepada kita kan. Apa seandainya kita memerlukan bantuan, cari Allah Subhanahu Wa Taala dulu, bukan cari penyelesaian. Macam kita sekarang, seandainya masalah datang, kita jadi cari penyelesaian kepada masalah. Kita tak cari siapa yang nak selesaikan masalah. Yang memberi masalah kepada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu-tentunya yang menyelesaikan masalah kita pun Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat Nabi SAW ni tadi, dia pergi solat 2 rakaat, habis solat 2 rakaat, doa minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala, balik tanya pada isteri dia balik kan, sayang, makanan ada ke makanan dekat rumah? Isteri dia bagi tahu, abang, masih lagi tak ada makanan dekat rumah. Jadi apa sahabat ni pergi buat balik? Dia pergi balik ke masjid baginda Nabi SAW dan sempurnakan wuduk, tunaikan solat lagi sekali 2 rakaat. Kemudian doa dan balik-balik kan. Begitulah ceritanya berulang-ulang kali kan. Sampailah kali keempat, lebih kurang saya tak berapa ingat sangat, tapi kisahnya lebih kurang macam tu kan. Kali keempat apabila tanya, wahai sayang, apa yang ada di rumah kan, isteri masih lagi bagi tahu, abang, tak ada apa-apa pun dekat rumah kita nak makan. Jadi si suami ni tadi baru je nak melangkahkan kaki pergi ke masjid Nabi untuk tunaikan solat lagi sekali kan. Apa yang terjadi tuan dan puan kan? Pengisar gandum di rumah telah berputar kan. Pengisar gandum dekat rumah mereka ni berputar. Jadi mereka ni hairan
kan suami isteri ni tadi heran macam mana boleh berputar, tapi sebabkan keadaan mereka ni terlalu lapar, mereka buatlah kan daripada tepung tadi, buatlah roti, selesai makan dan selesai makan alhamdulillah kenyang kan. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tadi tengok pengisar gandum tu masih lagi berputar. Jadi dia pergi dekat pengisar gandum tu, dia angkat penutup pengisar gandum tu. Apa yang terjadi di dalam pengisar gandum tu? Tak ada apa-apa tuan dan puan, kan? Tak ada apa-apa. Kosong, tak ada apa-apa. Kan? Inilah keajaiban apabila kita letakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebaik-baik penolong kita. Apabila kita letakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya penolong kita dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, serah bulat-bulat hati pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan bagi keajaiban, magic akan datang dalam hati kita, dalam kehidupan kita, kan? Itu kisah yang pertama, 1400 tahun yang dulu, tuan dan puan. Yang ni saya nak kisahkan tahun lepas, kan? Tahun lepas, kisah tahun lepas yang terjadi pada saya sendiri, kan? Pada saya apabila saya bersafar dengan sahabat saya daripada Bintulu ni, kami bersafar pergi ke India. Alhamdulillah Allah pilih, kan, pergi ke India, dan di sana kami menetap di beberapa tempat lah. Antaranya kami menetap, first kali kita pergi ke Mewat, kan, ke satu tempat, satu daerah Mewat di India tu. Kemudian kita pergi ke Tamil Nadu, kemudian kita pergi ke Delhi, kemudian kita ada sempat pergi ke Uttar Pradesh. Macam itulah. Apa yang saya nak ceritakan di Delhi, kan? Di Delhi ni tuan dan puan, keadaan di Delhi ni sangat sibuk, kan? Apabila orang sebut pasal India, semua orang cerita pasal Taj Mahal, kan? Tetapi saya nak bagi tahu tuan dan puan, kan, tempat yang paling terbaik yang pernah saya alami bukan di Taj Mahal, bukan di Delhi, kan? Tempat yang paling terbaik, kan, di India tu saya pergi satu perkampungan, kan, yang orang panggil Mewat. Perkampungan ni lah perkampungan seperti, kan, ulama bagi tahu sepertinya perkampungan zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kat situ, sifat silaturahim dia, sifat kebaikan dia, sangat baik orang kat sana, kan? Jadi tuan dan puan kalau ada kesempatan waktu, kan, pergilah ke sana, kan, ziarah, pergi kita belajar-belajar, kan, cara macam mana kita nak belajar buat dakwah, kan. Bukan dakwah ni untuk kita betulkan orang, tidak, tetapi kita nak belajar islahkan diri kita, kan, memperbaiki diri kita ke arah lebih baik, kan. Saya bukan mengatakan saya dah baik tuan dan puan, tetapi saya cuba untuk belajar, kan, bagaimana pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kan, untuk sehingga kini sampai saya, tuan dan puan semua dapat satu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mana kalimah ni, kan, apabila satu orang sebut akhir kalam dia, wajib bagi dia syurga, kan. Dengan asbab pengorbanan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, hari ni kita dapat kalimah ni, kan, kalimah yang sangat mahal ni lah, kan. Jadi berbalik-balik pada kisah yang saya akan ceritakan ni adalah di Delhi kami menetap di satu masjid. Kami berpindah-pindah lah dari masjid ke masjid yang lain, kan. Ada satu ketika ni di satu masjid ni kami pergi solat subuh. Ada satu jemaah kami ni, satu orang pakcik, umur dia 75 kalau tak silap saya. Umur dia 75. Dia malam tu dia sakit perut, kan. Dia sakit perut, jadi dia buang air, dia di samping buang air, dia nak gantilah baju yang dia pakai. Dah beberapa hari tu dia nak ganti untuk basuh. Jadi dia bawa keluar semua barang-barang yang ada di badan, dia letak di dalam satu beg. Kemudian pagi subuh tu dia masih lagi sakit perut. Jadi sebelum subuh tu dia pun pergi ke toilet, kan, lepaskan hajat dan sebagainya. Apabila dia keluar nak ambil wuduk untuk tunaikan solat subuh, time tu muazzin dah iqamah dekat tingkat bawah tu lah, dekat ruang solat tu. Jadi pakcik ni pun kelang kabut, pakcik ni pun turun, kan, tapi sambil tu dia pesan dekat kawan kami, ada satu jemaah lagi, tolong kuncikan pintu, kan. Apa yang takdir Allah Subhanahu Wa Taala tuan dan puan,
kan, kawan kami tu dia tak kunci pintu tu. Jadi kami pun semua solat, selesai solat, nak berehat dekat tempat tidur masing-masing dekat atas tadi. Naik, bila naik tengok rupa-rupanya barang-barang dekat tempat tidur kami ni, barang-barang semua telah dicuri. Apa barang-barang yang berharga semua dicuri, kan, telah diambil orang lah, kan. Jadi pakcik ni tadi dia sedih lah. Kenapa sedih tuan dan puan? Sebab satu, pakcik ni dia berada dekat tempat asing, kan. Kita kat Malaysia, tiba-tiba kita pergi India, barang kita hilang, pasport hilang, duit kita yang ada hilang, kan. Segala barang-barang yang penting hilang, kan. Sedangkan waktu hilang tu lagi 10 hari sahaja pakcik tu nak kena balik ke Malaysia. Bayangkan, punyalah serabut otak, kan. Punyalah serabut otak. Duit yang ada tu berapa kerat je, RM1,400, lebih kurang dalam RM24,000, kan. RM24,000 tu hilang semua. Termasuk pasport yang ada kat dalam tu hilang, dokumen perjalanan semua hilang. Bayangkan tuan dan puan, kami pergi ke sana, kan, diberitahu, kan, kerajaan India ni dia tak berapa suka sangat dengan jemaah-jemaah yang datang ni, kan, jemaah-jemaah tabligh lah yang datang ni. Sebab apa? Sebab dengan asbab jemaah-jemaah tabligh pergerakan, kan, usaha dakwah yang dilakukan di sana, India, rakyat dia 300 juta telah revert kepada Islam, kan. Jadi kerajaan dia tak suka lah, kan. Kerajaan dia tak suka benda ni terjadi. Jadi dia seboleh-boleh nak menghalang lah jemaah-jemaah ni datang ke India, kan. Jadi bayangkan, dengan keadaan yang kerajaan yang tak berapa suka dengan kehadiran kami, kan. Lepas tu lagi 10 hari nak balik, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan hadiah ujian macam ni, kan. Apa yang pertama sekali kita akan fikir kalau benda tu berlaku pada kita? Mestilah kita akan serabut, kan, tuan dan puan. Tetapi hebatnya pakcik ni tadi, bila terjadi macam tu, apa yang dia buat, kan, dia terus sempurnakan wuduk, 2 rakaat solat, terus solat. Jadi saya dengan sahabat-sahabat yang lain mintalah ketua jemaah kami minta bawa pergi ke polis lah, pejabat polis, untuk buat report dan sebagainya pasal benda hilang ni. Allah takdirkan saya sebagai translator dekat sana. Jadi kena pergi hadir samalah kita untuk translate. Orang cakap bahasa Melayu, kita cakap bahasa Inggeris, kan. Macam tu lah lebih kurang, kan. Jadi bila pergi dekat sana, minta pergi bawa ke pejabat polis, balai polis. Tapi orang di sana tak bawa pergi balai polis. Dia bawa kami pergi ke markas tempat jemaah. Inilah kebaikan orang kat sana, kan. Ustaz yang bawa kami tu, dia bagi tahu kita datang dengan mesyuarat dari markas. Apa-apa yang terjadi masalah, kita balik pada markas. Kita balik pada tempat mesyuarat kita, kan. Tempat lahir kita tu lah, kan. Kita pergi ke Delhi, kami pergi ke Delhi ni atas mesyuarat, kan. Apabila terjadi sesuatu masalah, kita kena balik untuk mesyuarat balik. Jadi mula-mula saya tak boleh nak fikirlah benda tu. Tetapi ustaz tu bagi tahu, dalam mesyuarat adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti ada kejayaan. Jadi kami pun pergilah ke markas, balik ke markas Nizamuddin tu balik. Bila balik ke markas Nizamuddin, lagi 10 minit nak asar. Bila lagi 10 minit nak asar, kita bagi tahulah kita ada berlaku kecurian, segala barang yang berharga dah hilang, duit dah hilang, pasport pun dah hilang. Jadi bagi tahu dekat diorang, minta minta macam mana jalan untuk selesaikan masalah tu lah, kan. Kemudian bila tengok lagi 10 minit nak masuk asar, kita pun solat asar dulu. Apabila solat asar, ambil wuduk, sempurnakan wuduk semua,
elok sempurnakan wuduk, saya pun nak carilah pakcik ni tadi. Elok saya nak cari kat pakcik ni, nak solat sama-sama lah, supaya kejap lagi kita boleh pergi sama-sama untuk rujuk dengan orang yang boleh tolong kan, bagi mudahkan urusan. Elok cari pakcik, tengok pakcik tu dekat kaunter tadi. Rupanya tuan dan puan, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatasi segala-galanya kan. Jarak daripada tempat kami iktikaf kan ke markas tu tadi 10 km jauhnya. Jaraknya 10 km. Macam-macam boleh terjadi. Dengan penduduk di India, di Delhi ni, dalam lingkungan 20 km radius, penduduk di sana ada 1 juta lebih orang kan. Macam-macam boleh terjadi tuan dan puan. Tetapi maha ajibnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab perantaraan solat kan, dengan solat, sebab Allah Subhanahu Wa Taala kan janji dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Aku telah janji, Allah Subhanahu Wa Taala telah janji, kamu pintalah pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan sabar dan solat kan. Lalu pakcik ni pun buat benda yang sama. Apa ajaibnya tuan dan puan? Bila habis ambil wuduk, belum lagi semayang, habis ambil wuduk kan, orang di kaunter tadi tempat kita orang bagi tahu, tempat kami bagi tahu IC hilang dan sebagainya ni, orang tu panggil pakcik tu. Pakcik mari sini kan. Dia bagi tahu ada orang yang dia buat kereta sewa di airport Delhi, bagi datang sini. Dia cakap dia dapat call daripada satu orang. Orang tu bagi tahu dia terjumpa pasport orang Malaysia di depo bas, di tempat letak bas lah, tempat bas parking dan sebagainya. Masya Allah, sangat terkejut tuan dan puan. Baru 10 minit kami sampai kan. Tak buat pun report polis, tak buat apa pun lagi. Tetapi apa yang kami buat adalah kami solat dulu kan. Kita cuba-cuba belajar untuk percaya solat ni bawa kejayaan. Jadi itu yang pertama dulu buat kan, minta pertolongan dengan Allah. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segalanya. Walaupun berjuta orang dekat Delhi tu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi pulangkan pakcik tu punya pasport tadi. Orang tu bagi tahu kalau nak pasport ni kena ambil di depo bas lah. Pergi ambil. Petang tu juga kami pergi ke depo bas tu ambil pasport. Alhamdulillah pasport ada kan. Pasport tu yang penting, sebab lagi 10 hari nak balik Malaysia. Kalau tak ada pasport, nak kena buat report, macam-macam urusan kan. Pening kepala, dengan duit pun tak ada kan. Duit semua dah habis, RM24,000 semua habis kan. Jadi apa yang terjadi, selesai tu kami pun syukur. Bila terjadi benda tu tuan dan puan kan, iman kami pun kan masa time tu semangat dan keimanan ni sangat-sangat tinggilah, naik kan. Kita sangat-sangat, ya Allah, benarlah solat ni bawa kejayaan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kan minta kita apabila nak solat ni, muazzin akan panggil, marilah menuju kejayaan, marilah menuju kejayaan kan. Memang dalam solat ni ada kejayaan tuan dan puan kan. Jadi untuk kita berjaya, untuk kita bahagia, kita kena perbaiki solat kita. Masya Allah. Ni dah pukul berapa ni? Baru 2 poin kan. Saya nak share ada 6 poin ni. Mungkin kita buat 3 dulu kan, dan lagi 3 kita sambung esok insya-Allah kan. Jadi tuan dan puan, itulah kisah yang kedua kan. Pasport tadi jumpa, tapi duit pun tak ada kan. Tapi izin Allah Subhanahu Wa Taala tuan dan puan, pakcik ni terus menerus setiap hari istiqamah tanpa henti buat tahajud. Setiap hari istiqamah tanpa henti berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari istiqamah, sempurnakan solat kan, buat solat dengan sempurna. Apa jadi tuan dan puan? RM24,000, RM1,400 Allah Subhanahu Wa Taala gantikan balik selepas 7 hari. Masya Allah kan. Hebat tak cerita ni tuan dan puan? Memang hebat tuan dan puan, sebab tidak ada yang mustahil. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala
takdirkan sesuatu, Allah Subhanahu Wa Taala nak tolong bantu seseorang, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh datangkan bantuannya Allah Subhanahu Wa Taala ni dari segala macam cara, kan? Segala macam cara, kan? Tanpa kita terfikir pun, kan? Nanti saya ceritakan kisah-kisah yang menarik lagi, kan? Menarik pada saya lah, saya tak tahu menarik pada tuan dan puan ke, kan? Mungkin perkongsian saya ni banyak kesalahannya. Seandainya banyak kesalahan, saya minta maaf dari tuan dan puan, kan? Nombor 3, kan? Nombor 3 adalah setiap apa yang kita buat tuan dan puan untuk berjaya, untuk bahagia, pasti kena ada ilmu, kan? Pasti kena ada ilmu. Macam mana kita nak tahu kita ni orang berilmu, kan? Apabila kita terjadi sesuatu dekat diri, kalau kita melatah tu maknanya ilmu kita tak cukup bagi tuan dan puan, kan? Kita masih lagi kena mencari, kan? Sebab sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ni, mereka ni sentiasa tercari-cari ilmu, kan? Kalau kita tengok balik, kan, kita dengar nama-nama besar, kan, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kan, setiap hari dia akan mengekori Nabi, dia akan menempel dengan Nabi. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, kat situ dia ada, kan? Dekat situlah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan ada, kan? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sentiasa terkejar-kejar dengan ilmu. Ilmu apa tuan dan puan? Ilmu bagaimana untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu bagaimana untuk meningkatkan iman, kan? First kali kita kena meningkatkan iman kita dulu, kan? Hati ni dulu, pelihara hati kita dulu, kan? Apabila hati ni kita dah betul-betul hati ni inginkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah barulah Allah bagi semua dekat kita, barulah kita akan rasa tenang. Ada ataupun tak ada harta tak jadi masalah pada kita. Ada ataupun tak ada rumah tak jadi masalah pada kita. Sebab apa? Sebab hati ada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya itu sahaja yang boleh bagi kita bahagia. Hanya bila Allah Subhanahu Wa Taala ada dalam hati, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semua ada dalam kehidupan kita, itu akan bagi kita bahagia dunia dan akhirat. Nombor 3 adalah ilmu, kan? Ilmu kita nak cari ni tuan dan puan, kan? Ulama bagi tahu ilmu ni terbahagi kepada 2, masail dan fadail, kan? Masail ni adalah hukum hakam lah, ilmu hukum hakam, kan? Hukum hakam, mana halal haram dan sebagainya. Yang ni kalau tuan dan puan nak dapat, yang ni of course tuan dan puan, kita semua kena belajar dengan bertalaki dengan ustaz-ustaz, dengan orang-orang yang faqih lah, kan? Dengan guru-guru yang mursyid, kan? Yang ni tuan dan puan tak boleh belajar dengan saya pun, sebab saya pun tak tahu apa pasal halal haram ni, kan? Apa pun tak tahu. Cumanya ilmu yang kedua, yang ni kita boleh cari, kan? Yang mudah sikit, ilmu fadail. Bagaimana fadail ni adalah ilmu kelebihan dalam amalan, kan? Untuk apa tuan dan puan? Penting ilmu ni untuk apa? Untuk kita rasa seandainya kita buat satu amal, apa kebaikan dia? Apa kelebihan amalan ni untuk kita? Kan bila tahu kelebihan ni, barulah kita punya hati rasa seronok nak semayang, kan? Contoh semayang, kan? Allah Subhanahu Wa Taala, kan, hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, maksudnya lebih kuranglah, kan, barang siapa yang berjalan, kan, menyempurnakan wuduknya, berjalan menuju ke masjid pada waktu pagi dan pada waktu petang, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyediakan untuknya hidangan di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali dia pergi ke masjid pada waktu pagi dan petang. Maknanya apa tuan dan puan? Maknanya barang siapa yang solat subuh secara berjemaah dan solat asar secara berjemaah, kan, menyempurnakan wuduk dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala janji syurga, kan? Takkanlah kita tak masuk syurga kalau hidangan kita dah ada dalam syurga, betul tak? Kan? Jadi inilah janji Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi bila kita tahu kelebihan sesuatu amalan ni, barulah hati kita rasa seronok kita nak beramal, seronok kita nak sedekah, kan? Sebab kita tahu bila kita sedekah, oh ini fadilat dia, kan? Ada orang bagi tahu, ada orang cakap tak bagus kalau kita buat sesuatu amalan tu mengharapkan balasan. Ya memang macam tu tuan dan puan, tapi apalah, macam orang macam saya ni sangat mendahagakan
reward kan, mendahagakan hadiah-hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, tak salah juga kalau kita rasa kita nak beramal tu sebab mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan dan puan, first kali kita kena sentiasa memperbaiki ilmu kita kan, memperbaharui ilmu dan iman kita kan. Macam mana nak dapat ni? Kena berilmu lah tuan dan puan. Kita kena sentiasa rasa keinginan untuk mendapatkan ilmu. Macam mana nak dapat tuan dan puan? Kita kenalah pergi ke majlis-majlis ilmu, duduk majlis-majlis ilmu kan, baca-baca kitab, taklim dan sebagainya. Tuan dan puan kalau tak tahu, saya buku yang saya selalu guna, Mutakab Hadis, Fadilat Sedekah, Fadilat Amal kan. Tuan dan puan mungkin boleh cari buku-buku hadis yang lain ikut tuan dan puan. Tetapi tuan dan puan, sentiasa dalam sehari itu sentiasa ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dan kalamullah kan. Sebab apa tuan dan puan? Sebab kalamullah Allah Subhanahu Wa Taala ni dan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah nur kan. Apabila nur masuk dalam hati kita, nur masuk dalam rumah kita, insya-Allah akan bahagia dalam kehidupan kita dan seluruh ahli dalam rumah ni, insya-Allah. Saya tengok ada sahabat saya, Abang Ramli Pawang, masya-Allah abang, saya lama tak jumpa abang kan, Khairul Izwan dan sebagainya. Selamat datang kan. Semoga apa yang kita kongsi hari ini dapat sikit sebanyak dapat manfaat untuk kita sama-sama sebarkan kan, sebarkan kebaikan di zaman, di waktu ujian Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak ni tuan dan puan kan. Lagilah kita perlu dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagilah kita perlu ajak kawan-kawan kita semua mendekatkan diri mereka sama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan dan puan? Kan saya ada dengar satu orang yang mengajak satu orang yang lain buat kebaikan, dia akan dapat pahala kebaikan yang sama dengan orang yang dia ajak tu, tanpa mengurangkan sedikit pun kan. Maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitulah kan. Jadi tuan dan puan, di waktu ujian Allah Subhanahu Wa Taala datang ni, ujian Allah ni sikit saja tuan dan puan kan. Maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala, maha besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala untuk lockdown kan satu dunia ni kan. Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu tentera yang canggih-canggih, tak perlu tentera yang besar-besar. Allah Subhanahu Wa Taala hanya hantar satu tentera yang lebih kecil daripada nyamuk tuan dan puan kan. Satu tentera yang lebih kecil daripada nyamuk pun kita tak mampu nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada apa-apa tuan dan puan kan. Yang semua yang kita ada semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu serahkan bulat-bulat hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala, solat minta nangis sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah akan mudahkan semuanya. Okey, jadi setakat tu sahaja tuan dan puan. Saya tak pandai nak berceramah, tak pandai nak cakap banyak-banyak sangat kan. Semoga apa yang kebaikan semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keburukan dan kesalahan semuanya atas kelemahan dan kekurangan ilmu daripada diri saya yang sangat hina ni kan. Saya minta tuan dan puan maafkan saya kan. Dan semoga doakan semoga kita berjumpa lagi esok. Saya kongsikan lagi 3 kan. 3 perkara yang akan membuatkan kita berjaya kan. Berjaya, kita bukan nak berjaya di sini tuan dan puan, kita nak berjaya di sini dan di akhirat, insya-Allah. Semoga kita berjumpa lagi esok, insya-Allah, dalam pukul 9 lah. Saya akan cuba live dalam pukul 9. Tadi banyak sangat rintangan dan halangan, masya-Allah kan. Semoga kita berjumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput share video ni kalau bermanfaat, insya-Allah.